Okay, and then selain daripada tu adalah the site condition itself. Macam mana condition dekat site. Okay, technology that we use. Okay, and then jenis-jenis projek tu. Kalau ikut classification project, kita ada 3 sekarang ni. Based on CIDB, the classification of project tu ada divided into 3: building, civil works, and then M&E works. Okay, itu adalah project. Okay, and then financial. Kalau kontrak yang bersifat macam design and build, itu mungkin cost dia agak tinggi sikit compared to the design, bid and build. Dia macam tu depends on the client financial and how kita nak distribute the risk lah. Kalau design and build dengan design, bid and build, dia punya ataupun BOT dan PP, PFI lah, PPP, semua tu dia punya distribution of risk is different. Okay, other than that, quality kita. Okay, other than that, the quality of work that we required akan menentukan juga the type of construction contract to be used. Okay, and then apa lagi? Flexibilities, kemudian scope lah. Okay, scope dah masuk. Okay, itu adalah antara perkara yang kita pertimbangkan before selecting what type of contract that we want to use. Okay, untuk classification of construction contract ni, dia ada several classification. Okay, classification yang pertama is based on contractor responsibility. Okay, yang kedua adalah based on payment method dan yang ketiga adalah based on organisation of project. Okay, so kita akan tengok tiga-tiga ni lah. Okay, first kali kita akan tengok yang on contractor responsibility. So it means that kalau based on contractor responsibility ni, because the contractor is responsible to perform and complete the work kan, seperti yang dinyatakan dalam contract document. So untuk ini kadang-kadang term dia, kalau based on contractor responsibility ni, term yang digunakan selain daripada contract type ni, kadang-kadang dia orang guna procurement approach. Inilah yang awak kena buat dalam group assignment tu. Okay, sama ada contractor responsibility ataupun awak boleh cari on classification of contract based on procurement approach. Okay, apa yang dinamakan by procurement approach ni? Procurement approach ni is proses di macam mana kita nak procure ataupun macam mana kita nak buat perolehan terhadap the project. Okay, dan biasanya untuk contract procurement approach ni, kita nak tentukan berdasarkan sama ada dia punya projek tu, pemilihan tu adalah berdasarkan dia punya cost, quality dan juga masa. Itu adalah factor of selection based on procurement approach. Okay, di dalam ni juga it will dalam contractual approach ataupun contract type based on contractual responsibility ni ataupun contractor responsibility, it will determine dia akan determine the responsibilities itu dengan jelas lah, responsibility of each party involved in the project dengan
jelas. Okay, terutamanya daripada segi klien dan kontraktor. Okay, kalau ikutkan sebelum ni sebenarnya ada banyak type of procurement method ni. Okay, tapi ini adalah yang antara yang frequent use lah. Okay, design, bid and build, DBB ataupun biasanya kita panggil traditional. Okay. Yang kedua adalah design and build. Okay. Ataupun kita ada BOT. Okay. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada management contractual. Kemudian kita ada public private partnership. Okay, public private partnership. Kita ada juga PFI, Public Finance Initiative, PFI. Lagi apa lagi? Itu yang banyaklah. Okay, so sekarang most of the client kebanyakannya dia dah banyak guna PPP dengan PFI ni because they want to share the risk equally to the client and also the contractor. Sebab kalau based on PPP dengan PFI ni dia punya dia punya apa kita panggil, dia punya responsibilities dengan risiko tu dia macam dibahagi sama lah macam tu Okay. Ni yang nanti awak kena add kan dekat dalam awak punya group assignment. Okay, so kita tengok satu-satu So, design, bid and build ataupun conventional ataupun traditional. Ni antara nama lain dia lah. Conventional ataupun traditional. Okay, design, bid and build seperti namanya design, bid and build tu maksudnya dia ada fasa design, dia ada fasa bid dan dia ada fasa build. Okay. Dan untuk this design, bid and build ni, it is a commonly used in a project. Kalau government punya project banyak sangat guna design, bid and build. Okay, so proses dia adalah dengan cara, saya rasa yang ni saya dah banyak kali cerita kot. Design, bid and build start dengan proses, ada tak ada? Tu kan kat sini. Okay, tak ada. Okay, dia akan start dengan peringkat initiate the project. Lepas tu biasanya proses design. Lepas proses design dia akan ada proses tender. Kemudian kita ada fasa construction. Initiate tu ataupun dia panggil peringkat awalan lah. Lepas tu kemudian bila dah habis the construction process tu, kita akan serahkan kembali kepada klien. Okay, dalam proses ni ini merupakan fasa di mana the responsibility tu is to the client and consultant. Klien dan konsultan. Kat sini masih lagi di peringkat klien dan konsultan. Okay, tanggungjawab dia untuk to prepare the document tender. So to prepare the document tender tu including to prepare all the necessary drawings, all the tender documents. Tender document tu depends lah. Kita nak pilih yang tender document. Kita nak guna tender jenis apa? BQ ke, tender jenis drawing as specification ke? Tu di fasa sini kan. Ingat lagi tak? Sebelum kita the first step of tendering process is sebelum kita mula fasa tender ni, kita nak tentukan dulu kita ni nak guna what type of contract approach.
ataupun procurement approach. Kita nak guna kaedah apa? Yang itu klien kena decide Klien kena decide awal-awal dia nak guna kaedah apa. And then dia dah bila dia dah define what type of contract approach they want to use, then barulah dia akan masuk kepada fasa kalau design bid and bid dia akan terus masuk fasa ni lah, design, tender dan seterusnya. So kalau dia pilih the method of design and bid, dia akan appoint contractor ataupun dia buat tendering proses tu di peringkat contractor. Maksudnya contractor yang kena prepare all the drawing and so on. Okay, itu perbezaan dia. Okay, and then kalau fasa construction is, yang ni memang the responsibility of contractors lah. Pada peringkat construction ni, client and consultant biasanya monitoring the works. Okay, tanggungjawab mereka adalah monitoring the works, while the contractor need to do the works and then dia kena responsible lah towards the preparation of site dan sebagainya. Okay, pada proses design bid and bid ni, okay, kita start tadi dengan initiate, lepas tu kita lantik all the consultant, dan kita baru masuk fasa tender. Bila tender tu, hari tu saya dah cerita proses tender tu macam mana, sampailah tahap kita appoint contractors. Okay, bila contractor yang dilantik ni, dia akan he is responsible to complete the job as stated in the document contract. So dalam document contract ada drawing kan, ada BQ dan sebagainya. Okay. In term of cost of project okay, kalau cost of project tu sebenarnya ini semua yang daripada fasa initiate sampai fasa habis projek tu saya masukkan ke sini sampai DLP lah, until the end of DLP period. Ini semua adalah cost of project okay, di mana penyediaan drawing, penyediaan dokumen tender dan sebagainya, itu kita masuk dalam cost of project. And dekat fasa construction ni, okay, ini kita panggil dia cost of construction. Okay, cost pembinaan saja. So cost pembinaan tu di sini. Tapi kalau cost of project tu sebenarnya daripada fasa mula sampailah fasa habis, which is including the fees that paid to the consultant kan, kat sini ada consultant kan. So klien kena bayar consultant juga dan klien kena bayar contractor for the works that has been done. Okay, so dalam design bid and build ni, the karakteristik, okay, karakteristik dia adalah proses of construction tu ataupun proses dalam fasa projek tu, dia adalah secara berturutan. Maksudnya di initiate and then the design and then tender and then construct. Itu proses dalam fasa design bid and build. Dia berterusan ataupun berturutan. Okay, and karakteristik dia. Okay, selain daripada tu, adalah drawing must be prepared before the construction work started. Drawing mesti disediakan awal construction drawing must be prepared. Maksudnya bila kontraktor dapat LA, suppose the construction drawing has been prepared. Sebab bila dia tanda tangan dokumen tu, kan dia dapat LA kan. Dan LA tu dia akan masukkan dalam dokumen kontrak, right? In the document contract ada drawings. Okay, ada drawings that being to be used in a construction. Okay, dalam dokumen kontrak tu, nama drawing tu adalah construction drawing. Okay, walaupun drawing dia sama,
Tapi nama dia tu kita panggil construction drawing. Kalau masa kontrak masih lagi dapat tender drawing, biasanya dekat drawing dia akan chop Dia akan chop, dia ada chop. Tender drawing ke, construction drawing ke. Okay, kalau masih dapat tender drawing, maksudnya ada kemungkinan besar that the construction drawing has not been finalized yet. Itu masalah dia. Sebab apa? Sebab proses ni kadang-kadang proses tender, proses design tu kadang-kadang nak cepat kan. Preparation tu dia kadang-kadang ada tahap kalau dia keluar layout drawing saja itu bahayalah. Sebab dia kena keluarkan detail drawing sebenarnya. So kadang-kadang bila nak construction ni kadang-kadang bila tu consultant ni kadang-kadang baru dia semak semula. Tengok betul tak tender dengan construction drawing. So kalau betul okey lah, tak ada masalah. Tapi kena pastikanlah the drawing must be prepared before the construction work. Okay. The management ataupun monitoring of project biasanya dipertanggungjawabkan kepada SO lah. Okay, kalau project government biasanya dia appoint SO superintending officer to monitor the project and also to the contractor lah. Kalau contractor dia memang kena ada dia punya project manager sendiri. Okay. Okay, tadi payment dah. Okay, dan biasanya ni adalah contoh, ni design bit and bit. Okay, ni adalah contoh how the relationship of relationship of parties involved in the design bid and bid. Okay. Dekat sini kita boleh tengok dia punya hubungan employer ataupun client. Okay, dia akan directly into the main contractor lah, contractor. So kalau dalam kes ni the consultant team tu ataupun professional team tu is a parties that dia di luar, dia bukanlah di luar, tapi dia macam tak ada direct relationship dengan contractor. Sebab supposedly employer direct dengan main contractor dan the professional team ni dia akan bagi information lah. Okay, dia akan bagi information to the main contractor towards the drawings ataupun BQ. Dan sekiranya dan biasanya SO pun ada kat sini SO, superintending officer. And biasanya kalau superintending officer telah dilantik ataupun kadang-kadang dia tak lantik superintending officer pun. Kadang-kadang dia lantik dia panggil wakil klien wakil klien tu superintending officer lah. Okay, biasanya kontraktor akan berhubung dengan SO saja. Dia tak pergi ke klien pun. Klien dan pengurusan projek biasanya di bawah ni SO kat sini lah. Okay, pengurusan projek. Maksudnya yang memastikan projek itu akan berjalan dengan lancar dan memberi kelulusan dan sebagainya. Okay, di bawah main contractor dia ada domestic subcontractor dan juga nominated subcontractors lah. Okay, yang ni pun saya dah cerita. Okay, the advantages. Okay, advantages dia adalah kalau design bid and bid ni dia allows the client to get cheaper price biasanya. Lebih murah berbanding design and bid. Sebab apa? The opportunities ataupun proses dia tu lah, proses dia tu tak
berapa mahal. Tapi in term of cost of project, dia macam lebih mahal sedikit sebab dia kena melalui proses initiate, design, tender kan. Ni kena bayar lain. Proses tender ada cost lain. Lepas tu ada cost construction. Okay, and then kat sini consultant will have a full control of the design. And biasanya for the design bid and build ni, it will take longer time. Dia yang paling lama lah. Okay, longer time compared to the other type of contractual approach. Okay, dan disebabkan dia punya hierarchy tu macam tu, dia ada lebih kurang melibatkan banyak proses lah. Dia akan encourage adversary between the parties. Okay, itu untuk design, bid and build. Okay, design, bid and build. Okay, and then seterusnya adalah design and build. Design and build is satu contractual ataupun procurement method di mana tujuan dia biasanya untuk mengurangkan total time to complete the project. And dalam design and build, contractor is responsible to prepare the design of the project. Okay, biasanya proses ni akan melibatkan klien prepare some requirement, basic requirement. Kemudian dan dia bagilah luas kawasan yang dia ada sebagainya. Budget also the budget, dan contractor akan bid for the project with their own drawings lah, their own proposal. Okay, their own proposal. Okay, dan tender proses ni masih lagi design build, masih lagi berlaku tender proses. Tapi cumanya tender proses tu adalah untuk terus memilih kontraktor di mana proses penyediaan drawing dan dokumen tu akan disiapkan oleh kontraktor. Okay, kalau kita bandingkan in term of time design, bid and build. Okay, total time dia. Okay, kalau macam design and build, kita akan dapat kurangkan masa. Ni dah tak perlulah. Ni dah tak ada. So sebab apa? Proses design and build tu dia akan jalan lebih kurang serentak. Okay, so kita dah dapat kat sini dah ada kita dah dapat jimatkan sedikit masa lah. Dan biasanya kalau macam bila kontraktor nak submit dia punya proposal tu, maksudnya dia nak go for tender kan, dia nak submit dia punya proposal tu, biasanya kontraktor cuma prepare, pada masa ini kontraktor cuma prepare layout drawing sahaja. Bila dia dah ada layout drawing, dia buat cost estimation. Itu yang kita belajar guna volume method, kita belajar guna area method so dia akan gunakan area method ataupun volume method sahaja untuk estimate the cost of project. Okay, kat sini biasanya tak ada lagi detail drawing. Macam detail drawing tu maksud saya macam jenis size beam kan, beam punya besi tu, tu tak ada. Dia cuma ada layout plan saja. Dia ada layout plan kat mana beam, okay, kat mana kolom apa semua, secara rough.
general requirement for the project, kan, and then they come out dengan cost estimation, then they go for bidding. Maksudnya dia hantar proposal kepada klien lah. Okay, itu adalah proses design and build. Sebab tu dia dapat jimatkan masa because of the drawing tu not required to be completed before the construction start. Dan kalau dalam proses design build ni biasanya lepas bidding, katakanlah kontraktor dah choose, dah lantik kontraktor pula, klien dah lantik kontraktor. So pada masa itulah baru kontraktor akan start buat detail drawing. So itu yang dia akan buat phase by phase tu. Okay, phase by phase. Okay. So kalau macam ni dia tak ada specific design. Okay, dia tak ada specific design. Dia akan depends kepada the agreement of client to accept a proposal. Client to accept a proposal by contractors lah. Okay, and then advantages dia dapat jimatkan masa lah. Okay, dapat jimatkan masa. And then the responsibility of design tu adalah to the contractors, bukan lagi consultant. Okay, walaupun tak kisahlah dia ada, kontraktor tu ada in-house designer ke ataupun dia appoint orang lain ke, tapi the responsibility is to the contractor, bukan kepada klien, bukan kepada consultant. Itu in term of responsibility. Okay, and then since the price is fixed, sebab kita masa klien accept the proposal, masa tu price telah ditentukan kan. Tapi detail drawing semua tak ada lagi. Price is dah fix, tapi this benefit dia adalah it will mix sometimes, sebab kontraktor dia nak cater balik, katakanlah detail drawing tu mungkin melibatkan kos yang lebih tinggi, so dia nak cater balik dia punya profit dia. Sometimes dia akan menyebabkan kualiti yang kita nak tu tak dapat pada yang kita harapkan lah. Sebab dia dah fix harga siap-siap. Okay, kita dah fix harga siap-siap. Pada masa kita terima proposal, detail drawing tak ada lagi. Tapi mungkin akan menyebabkan the final quality tu dia akan sedikit berkurang. Because of kontraktor nak masih lagi nak untung kan. Kontraktor mesti nak untung kan. So dia akan mempengaruhi the quality of construction tu. Dan the project cost could be higher sebab ialah kita contractor prepare the proposal based on the layout drawing. So dia nak pastikan supaya dia tidak merugi, so mungkin dia akan naikkan sedikit harga ataupun dia extra lah, bagi extra. Sebab in case takut semasa penyediaan detail drawing tu mungkin akan menyebabkan kos jadi lebih tinggi lah. And then project often lacks of aesthetic value. And dia adalah sangat it's not suggested to use the design and build ni for the client yang do not understand the construction project. Kalau klien tu tak ada background construction project, dia guna design and build, dia akan disbenefit kepada klien sebenarnya. Sebab dia tak faham the requirement, dia tak faham in term of maintenance, purpose nanti. Itu yang kita selalu hadapilah kalau klien tak faham the construction project tu. Itu kerugian kepada klien. Tapi kalau klien tu dia memang faham pasal construction project, suppose masa initiation tu, masa dia nak listkan the requirement tu, dia dah bagi tahu siap-siap dah apa yang dia nak dengan lebih detail. Kalau kita ni orang yang tak faham, mungkin kadang-kadang kita bagi tahu general je kan. Lepas tu
nanti dia akan menyusahkan diri sendiri balik. Ini yang selalu berlaku kadang-kadang kan kita boleh tengok orang keliling kita kan. Okey, katalah nak buat rumah. Okey, nak buat rumah. Lepas tu lantik kontraktor, dia tak lantik arkitek, dia lantik kontraktor terus. Kan sebab nak murah kan. So lantik kontraktor terus. Kontraktor pun cadang, okey, bagi cadangan. Rumah memang dah dapat cantik, tapi bila dah duduk nanti memerlukan mungkin high maintenance cost. Contohnya macam okey, dia suggest buat apa? Tingkap yang tinggi sebab nak dapat cahaya banyak, lepas tu nak cantik kan. Bila tingkap tinggi, masa mula-mula nak masuk rumah, okey lah kita panggil, kita pasang apa? Nak pasang langsir semua, kita masukkan kita punya scaffolding, okey, pakai scaffolding. So bila dah duduk 5-6 tahun, konon-konon nak tukar langsir, takkan nak bawa scaffolding masuk dalam rumah. Itu dah in term of maintenance sama lah macam lampu, okay, nak letak chandelier kan. Lepas tu lepas tu letak lampu tinggi-tinggi. Besok yang duduk kat rumah tu kita. Sebab kita tak faham the needs of maintenance of housing tu. Jadi kita accept je proposal daripada kontraktor. So at the end of the day dia akan menyusahkan diri sendirilah. So it is good. The design and build ni is good to reduce the construction time. However, it is better if the client understand the construction work itself. Itu lebih baiklah. Okay, supaya apa yang dia nak tu boleh didapati dengan baik. Okay. Kemudian dalam apa tu? Dalam design and build ni, so ini adalah antara contoh how the relationship of team in design and build. Okay, tu sebab kena lantik klien yang tak faham on the construction project tu, dia akan lantik professional advisor to check all the drawings untuk tengok drawing dia sesuai tak, fulfill tak requirement majlis fulfill tak requirement bomber, fulfill tak all the requirement needed to apply for the CPC letter. Okay, CCC letter. So tengok. So dia kena check lah betul tak the suggested finishes ke itu sesuai ke tak dengan dia punya kehendak dan sebagainya. Okay, so di sini client will appoint design and build contractor. Okay, so design and build contractor ni dia akan appoint dia punya professional team lah. Professional team ataupun dia punya all the consultant, and they both akan communicate together. Okay, so yang professional team dia ni might be in-house punya designer, ataupun mungkin dia akan appoint outsource dia punya project. Okay, lain-lain tu biasalah dia akan lantik subcon, dia akan lantik ni. Okay, tapi biasanya kalau dalam design and build dia tak ada nominated subcontractor tak ada. Sebab semua tu akan di-prepared by the contractor. Kalau design build and build tadi adalah because the drawing and the tender document tu is prepared by the client. Okay, itu the difference between design bid and build and also design and build. Okay, kemudian kita ada lagi satu yang kita panggil design build build operate transfer, BOT build operate and transfer. Okay, di mana ni lebih kepada
konsep yang ni pun sebenarnya baru juga masih lagi baru. Okay, di mana bid, operate and transfer ni ini yang ada dua jenis bid, operate dan transfer ni dia ada yang PPP tu dengan PFI. Ingat saya lah. Okay, design bid BOT tu Okay, di mana dalam design BOT punya contractual approach ni klien biasanya akan melantik kontraktor di mana kontraktor ni will responsible to finance the project. Dia yang akan bertanggungjawab untuk financekan projek tu. Dia yang akan buat design, dia yang akan buat construction. And also ni yang dia ada ni dia tak saya nak confirmkan betul tak dia ada dua jenis BOT ni. Dia tak salah saya ada lagi satu BOOT kot. Bid, operate, BOOT. That is kalau BOT tu adalah private public partnership, yang PPP tu. Okay, dia ada dua. Okay, satu BOT, ni saya pada confused. Okay, kita ada BOT. Kemudian kita ada BOOT. Okay, the BOT dengan BOOT ni bid, operate, owning kot. Bid, operate, owning, transfer. Itu BOOT. Okay, kalau BOT adalah bid, operate and transfer. Ni bid, operate and transfer. Yang ni bid, own, operate and transfer. Yang ni yang biasanya PPP tu ni yang dia buat PPP tu, public private partnership. Tu BOOT. Okay, kalau design, bid, operate and transfer ni di mana tadi klien akan melantik kontraktor atau pemaju lah. Okay, kontraktor ataupun developer to do the project where the financing of all stage, maksudnya the financing of project tu akan dibiaya oleh this contractor ataupun this developer. Maksudnya klien tak keluarkan sebarang modal. However, the contractors atau developer ni dia akan prepare the project according to the client requirement. Okay, according to the client requirement, and then setelah projek tu siap, setelah projek tu siap, kontraktor ataupun developer tadi tu akan diberikan hak untuk menguruskan projek tersebut, operating and maintaining the works. Okay, dia keluarkan modal, dia keluarkan, klien lantik kontraktor atau developer. Okay, this kontraktor atau developer ni dia akan keluarkan modal untuk develop the project. Okay, and then tapi mengikut requirement stated by the client, and then after the project complete, the contractor ataupun developer tu akan operate and maintain the works ataupun project itu pada masa yang telah dipersetujui.
Okay, pada masa yang telah dipersetujui bagi mendapatkan semula modal yang telah dikeluarkan tadi. Okay, itulah yang berlaku dalam projek PLUS. Dalam projek apa tu? Pagoh punya EduHub. Pagoh EduHub. Okay, so yang itu tapi kiranya dah sampai dah habis dia punya kita panggil concession period tu, barulah projek itu akan ditransfer kepada klien semula. Maksudnya kat sini dia klien ni nanti dia macam klien ni dia cuma responsible in term of the requirement, and biasanya klien tu dia akan macam dia macam menyewa lah, macam menyewa semula dengan developer ni ataupun kontraktor ni bila dah habis tempoh konsesi barulah projek itu akan diserahkan sepenuhnya kepada klien. Okey, itulah yang berlaku dekat Highway Plus, dekat Pagoh EduHub, di mana mereka menggunakan konsep bid, operate and transfer. Okay, bid, operate and transfer. Okay, itu adalah untuk ni. Okay, during the concession period tu, contractor entitled to collect any revenue generate. Maksudnya kontraktor tu boleh tadi dia boleh kutip sewa dan sebagainya lah berdasarkan tu. Tapi sebenarnya hak milik tu adalah hak milik klien. Cumanya sebab klien ni dia tak ada duit, mungkin dia ada tanah je ke ataupun dia macam minta kerjasama developer ni untuk construct satu kawasan. So nanti bila dah dapat pulangan modal baru dia serahkan kepada klien semula. So yang ini dia kena tengoklah suitability of project tu suitability of project, macam mana yang kita nak projek yang macam mana yang kita sesuai untuk menggunakan kaedah bid, operate and transfer ni. Biasanya dia orang dah ada some kind of agreement lah. Okay, agreement di mana persetujuan tu mesti diperolehi bersama. Okay, kalau bid, own, operate and transfer pula, ini biasanya untuk projek yang lebih besar lah. Okay, yang lebih besar di mana pada sama je konsep dia, klien lantik kontraktor atau developer untuk buat projek. Lepas tu dia ada right untuk own maintain and operate the project pada satu-satu masa tertentu. Okay, and then bila dia dah selesai baru dia serahkan lah. Okay, serahkan semula kepada klien. Okay, untuk kes macam ni, untuk kes bid, operate, transfer ataupun bid, own, operate and transfer ni, biasanya klien tu dia ada kawasan ataupun dia mungkin ada biasa kawasan dia minta developer yang bangunkan. Okey, ada soalan tak?
Okey, kalau apa perbezaan? Sekejap. Siapa nak tanya tadi? Siapa nak tanya tadi? Tak ada doktor. Tak ada. Tak ada? Oh lah. Tak ada. Okey, apa beza BOT dengan BOOT? Okay, apa beza between BOT dan BOOT? Build, own, operate and transfer. Kalau ikutkan dia lebih kurang macam sama kan, which is dia lebih kurang similar to the proses dia tu macam lebih kurang sama. Cuma kalau build, own, operate and transfer ni, contractors tu ataupun developer tu dia akan terus own projek tu ataupun own kan dia akan memiliki dulu projek itu untuk tempoh masa yang lebih lama. Dia bukan habis dia bukan habis possession je, tapi dia akan memiliki dengan lebih lama lah, okay, compared to the BOT tadi, build, operate and transfer tadi. Okay, dia kalau macam build, operate and transfer, dia dah dia cuma operate during the time yang bila dia dapat balik modal. Tapi kalau BOT ni ataupun build, operate, own, operate and transfer, dia bukan saja operate apabila dah dapat modal, tapi dia akan own dulu projek tu dan dah untuk tempoh masa yang dipersetujui, barulah dia akan transfer semula ownership kepada klien kepada klien. So tu adalah perbezaan lah. Okay, yang ini pun sama antara klien dengan developer ni, klien sebab ownership tu adalah sebenarnya ownership klien. Okay, ownership klien. Jadi pada masa operation tu, sebab requirement semua diminta oleh klien kan. Jadi kalau ikutkan, since the project is funding by the private sector dan kita akan own the project satu hari nanti, jadi apa yang klien boleh buat adalah masa construction tu dia minta the highest quality of material, the highest quality of works, supaya during the time client own the project ataupun ditransfer semula kepada klien, katakanlah building building tu masih lagi dalam keadaan yang boleh digunakan. Tak nak nanti bila kita dah dapat, klien dah dapat semula, dia kena buat banyak maintenance sebab masa construction duit orang kan. Kita ni nak suruh orang tu invest kita tak cakap dengan orang tu kita punya requirement tu tinggi mana kan. So nanti orang akan invest untuk yang low quality. So bila invest on low quality, nanti dia akan effect on the maintenance schedule dan sebagainya. So itu dah satu kerugian. That's why bila nak buat yang build, own, operate and transfer ni pun sama. Klien tu biarlah faham proses of the building secara keseluruhan. Sebab kadang-kadang construction cost tu dia tak banyak tapi maintenance cost tu yang lebih tinggi daripada construction cost. So itu ni lah kena pandai sikit lah, kena faham proses tu Okay, untuk tak kisahlah sama ada BOT ataupun BOOT ni,
The main advantage dia adalah the main advantage dia adalah kita dapat transferkan ownership tu kepada klien at the end of the project tu, di mana dia akan allow developer atau kontraktor untuk fokus kepada operation and maintenance lah. Maintenance dan juga kita panggil apa tu, to initiate the cost of project. Biasanya kalau BOT ataupun BOT ni antara klien yang government dengan entity private. Dia tak berlaku lah pada klien macam developer lain tu, taklah. Kalau BOT ni biasanya antara government dengan private entities. Dan biasanya private entities tu is come from the developer company. Okay, itu adalah based on tadi contractor responsibilities. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay, ada soalan tak? Tak ada soalan? Tak ada. Tunggu saya tanya soalan. Saya nak check yang tadi tu. 27 orang yang hantar. Saya ambil attendance hari ni based on based on yang submit hari ni . Saya nak buka sekejap. Betul. Kelas. Okay, next week dah minggu ke 13. Lah, dia bagi macam ni. Oh, okay, ada nama. Dah habis. Okay, Yusri, Edina, Husna, Gilbert, Alex, Syamimi, Faizul, Faris, Faiz, Syazwani, Atla, Khadijah, Izzati Nabila, Hidayah, Zadin, Hamdan, Juninho, Nabila, Syah, Syatira, Izzah, Nabila, Syikin, Hanani, Helmi, Alia, Syasha dan Kamila. Itu yang saya dah receive hari ini. Okay, so saya base attendance hari ni saya akan base on tu lah. Okay, so untuk hari ni saya nak stop dekat sini dululah. Okay, ada soalan tak nak tanya? Kalau ada soalan boleh tanya dulu. Tak ada soalan? Belum ada. Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan kita stop dulu kat sini. Kita jumpa minggu hadapan di tahun yang baru. Okay. Right? Okay. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Selamat tahun baru. Thank you doktor. Doktor. Ya. Kalau saya nak bertanya sikit tentang projek yang doktor boleh? Boleh. Okay doktor. Kalau projek tu dari drawing yang kita guna tu, before nak buat BOQ, bill of quantity, taking off kena siap dulu kan doktor? Ya, betul. Dari taking off tu, saya akan ambil final answer dia untuk letak dalam BOQ untuk tengok rate dalam JKR. Betul tak doktor? Betul. So maksudnya BOQ saya tu akan based on final answer yang buat dalam taking off tu. Ya, betul. Kuantiti dia lah. Dia punya kuantiti kan? Untuk saya tengok dalam rate JKR kan doktor? Ya, betul. Okey doktor, terima kasih. Okey, kalau kata nak buat BQ tu, kan, kata nak buat BQ tu, awak kata sebab masa awak taking off, awak cuma tahu besi apa kan?
besi apa, konkrit grade berapa kan, betul tak? Okay. So kalau macam nak buat ayat dalam BQ tu, awak boleh refer dekat SMM pun. Tapi yang tu ambil dari tengok kuantiti daripada taking off kan doktor? Kuantiti ambil daripada taking off yang awak buat. Lepas tu dia punya ayat dia tu, katakanlah kalau nak ikut ayat BQ, Ambil daripada buku tu. ambil boleh refer kepada SMM2. Tapi kalau dalam projek yang awak dapat tu, awak dapat BQ dia, tak apalah, ambil je ayat BQ tu. Faham. Example lah, kalau katakan tak tahu macam mana nak construct dia punya segment tu, boleh refer kepada SMM2 tu Okey doktor. So lepas tu dah settle BQ tu baru buat BOQ based on kuantiti dia based on taking off kan? Betul. Okey doktor, terima kasih. Sama. Ni yang lain tak keluar lagi? Ada soalan ke? Doktor, Ya. nama Fatin Nabila ada ke? Fatin Nabila, ada. Okey, terima kasih doktor. Sama. Baris